Okey, kita tengok soalan seterusnya dalam part koordinat geometri ya. Okey, kita baca betul-betul soalan dia. Diberitahu apa? Rajah 11 menunjukkan segitiga ACD. Sisi AC bersilang dengan paksi Y pada titik D. Sisi AC bersilang dengan Y axis pada titik B. Okey. So kita tengok soalan minta apa. So diberi bahawa, dia bagi tahu apa? Diberi bahawa AB, nisbah AB dengan nisbah AC adalah 3:2. AB adalah 3 nisbah dia, ataupun anda boleh buat 3 macam tu, menunjukkan ada 3 bahagian, dan BC ada 2. Okey, macam tu. Okey. And then apa yang soalan minta? Cari koordinat A. Okey, koordinat A kita tak tahu So macam mana nak cari koordinat A? So kita tengok, oh ini kita kena guna sesuatu dalam formula. Okey, so pertama sekali ambil formula anda, buka formula anda. Saya akan tunjukkan macam mana nak guna formula ya. Okey, so buka formula anda, buka di bahagian geometri ya, geometri. Okey, geometri, bahagian geometri. Benda kalau kita tengok, okey, ada yang pertama adalah distance, jarak, nak cari jarak, bukan nak cari jarak, kita nak tahu koordinat dia. Dan yang kedua midpoint, dan ini bukan midpoint B di sini bukan midpoint, bukan titik tengah. Sebab apa bukan titik tengah? Sebab pembahagian dia tak sama Sini 3, sini 2. AB jarak dia, nisbah dia adalah 3 kepada BC, iaitu nisbah dia adalah 2. So dia bukan berada di tengah-tengah. So kita nak guna formula mana? Kita guna formula yang ketiga, iaitu dia tulis apa? Titik yang membahagi suatu tembereng garis. So bahagi satu tembereng garis. Okey, kita tengok formula dia tulis apa? Formula dia sama dengan X, Y sama dengan NX1 tambah MX2 bahagi N tambah M. Okay. Dan NY1 dan MY2 bahagi N tambah M. Okey, sekarang ini saya mau tunjukkan kepada anda macam mana kita nak guna formula ni. Pertama sekali, tak kisah formula apa-apa, anda perlu kenal pasti siapa dia X, siapa dia Y dalam situasi ini, siapa dia N, siapa dia X1, siapa dia M, siapa dia X2, siapa dia Y1, siapa dia Y2. Kita kena tahu siapa dia. Okey, pertama sekali kita kena tahu siapa dia X1 dan siapa dia X dan siapa dia Y. So X dan Y adalah titik tengah-tengah, titik antara, bukan titik tengah, titik antara A dan C, iaitu titik B. So kita masukkan koordinat B dalam X dan Y. Terus tulis macam ni okey. Sama dengan N dengan M. Okey, kita nak kenal pasti siapa dia N dengan M. Sebelum kita kenal pasti siapa dia N dengan M, kita kena tahu siapa dia X1, siapa dia Y1, siapa dia X2, siapa dia Y2. So kita letak sebagai A adalah X1 dan Y1, dan C adalah X2, Y2. So bila kita sudah kenal pasti siapa dia X1, Y1, siapa dia X2, Y2, baru kita boleh kenal pasti siapa dia N, siapa dia M. So jika kita tengok pada formula, N berada dengan X1. Okey, N ni adalah jarak ataupun ratio pembahagian ini. Okey, N terletak pada seberang sana. Ia berada di seberang sana. Okey, saya lukis balik Okey, saya lukis balik di sini. So ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Okey, jika ini adalah X1, Y1 dan ini adalah X2, Y2, bermaksud N ini berada di sini. Okey, dia kena ambil yang jauh, dan secara automatik M berada di sini dan dia kena ambil yang jauh. Jika anda perhatikan formula ini, N akan duduk dengan bahagian 1. N berada dengan X1 dan N berada dengan Y1, iaitu koordinat A. Manakala M berada dengan X2, ni X2 ke sana, dan Y2 juga berada dengan M, didarabkan dengan M. So kita sudah kenal pasti bahawa
N di sini adalah 2 dan M adalah 3. So kita terus tulis So untuk mengelakkan kita tersalah tulis. So N X1 kita tak tahu, so biarkan dia X sahaja. So masukkan 2X tambah M adalah 3, X2 adalah value X bagi C iaitu 4. Okey, bahagi dengan N tambah M iaitu 5. 2 tambah 3 5. And then kita buat benda sama untuk koordinat Y. So koordinat Y adalah 2 Y tambah 3 6. So 3 6 bahagi dengan 5. So next step apa? Macam kita buat untuk titik tengah. Geng-geng X duduk dengan geng-geng X, geng-geng Y duduk dengan geng-geng Y. So geng-geng X ini adalah 0 sama dengan 2X tambah 3 darab 4 sama dengan 12 bahagi 5. So pindahkan 5 ke sana, 5 darab 0 dapat 0. So 0 sama dengan 2X tambah 12. So 2X tambah 12, pindah sana dapat negatif 12 bahagi 2 sama dengan X. So X sama dengan negatif 6. So koordinat untuk X A adalah negatif 6. Okey, itu untuk X. Untuk Y benda sama, geng-geng Y sebelah kanan sebelah kiri left hand side adalah 4 dan samakan dengan nilai koordinat Y sebelah kanan iaitu 2Y tambah 6 tambah 3 adalah 18 bahagi 5. So pindahkan 5 ke sana, pindah 5 ke sana, anda akan dapat 20. Pindahkan 18 ke sana, tolak 18 bahagi 2 sama dengan Y. Okey, sama dengan Y. So kita kira, so 20 tolak 18 anda akan dapat 2 bahagi 2 anda akan dapat 1. So 1 sama dengan Y. So koordinat A adalah negatif 6 1. Okey, kita cek logik ke tak. Okey, kita tengok negatif 6 adalah nilai X dia. Dan kita tengok A di sini berada di sebelah kiri paksi Y. Bermaksud nilai X adalah negatif. Okey, nilai X adalah negatif. Dan kita dapat bahawa dia adalah negatif 6. So betul logik. And then kita tengok nilai Y dia iaitu 1. Kita tengok 1. So kita tengok A di sini berada di bawah di bawah daripada B dan C. C 6, B 4 nilai Y dia, dan semestinya A ni mestilah nilai Y dia lagi kecil daripada nilai YB iaitu 4. So 1 lebih kecil pada 4. So logik jawapan anda. So jawapan dia adalah A. Koordinat untuk A adalah negatif 6 1. Okay, seterusnya kita tengok soalan A2. A2 dia minta apa? Persamaan garis lurus AD. Garis lurus AD. Tadi kita sudah cari koordinat A, iaitu kita dapat negatif 6 1 So untuk cari koordinat AD, pertama sekali untuk dapatkan garis lurus kita kena tahu formula garis lurus adalah persamaan garis lurus mestilah Y sama dengan MX plus C. So Y adalah nilai Y, M adalah kecerunan garisan AD, dan X adalah X, dan C adalah pintasan paksi Y untuk garisan AD. So C berada dekat mana? C berada di sini, tempat point di mana dia melalui paksi Y. Okay, so pertama sekali kita kena cari dia punya kecerunan, gradient dia. So M, formula dia adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So Y2 dia adalah negatif 5, Y1 dia adalah 1. Okay,
dan X2 dia adalah 3, X1 dia adalah X1 dia adalah negatif 6. So negatif kita akan dapat positif. So positif 6. So kita akan dapat berapa? Negatif 6 bahagi 9 sama dengan negatif 2/3. Okay, kita dah dapat nilai M dia. So Y sama dengan negatif 2/3 X plus C. So macam mana kita nak dapatkan nilai C? Anda boleh pilih mana-mana koordinat A ataupun koordinat D, masukkan nilai Y dan X dia dan kita akan dapat nilai C. Anda boleh pilih A, letak nilai X untuk A, Y untuk A, ataupun X untuk D dan Y untuk D. So saya pilih D ya. So dy dia adalah negatif 5. Okay, negatif 5 tolak 2/3, nilai X dia adalah 3 tambah C. So potong-potong kita akan dapat negatif 5 tambah 2. Sebab ini sudah jadi negatif 2, pindah ke sana jadi tambah. So bila jadi tambah, C sama dengan negatif 3. Logik ke tak negatif 3? Logik sebab apa? C dia berada di bawah Pak CX, bermaksud C dia mestilah negatif. So equation dia persamaan straight line AD adalah Y sama dengan negatif 2/3 X negatif tolak 3. Okey, ini adalah equation bagi garisan lurus AD. Okey, garis lurus mestilah ini dia punya equation. Y sama dengan MX plus C. Okey, M adalah kecurunan garisan itu, C adalah pintasan Y dia. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan A3 iaitu cari luas dalam unit square segitiga ACD. Segitiga ACD, okey. So, untuk luas dalam koordinat geometri, formula dia diberi dalam exam ya. So, ada dalam formula sheet. So, kita tengok, buka di part geometri, anda akan lihat bahawa dia berada di nombor 4 ya. So, kita tulis dulu. So, equation ini saya terangkan macam mana formula ini untuk kita gunakan. Okey, jika kita tengok formula dia tulis apa? 1/2 and then ada modulus. Ada modulus. Modulus function dia adalah apa-apa nilai negatif, jika kita kira kita dapat negatif, dia akan positifkan nombor tersebut ya. Sebab luas, volume, isi padu semua tak boleh dalam keadaan negatif ya. Dia wajib dalam keadaan positif. Okey? Tak ada luas yang negatif, tak ada. Okey? So kita tengok dia tulis apa? X2 Y2 tambah X2 darab dengan Y3 tambah X3 Y1. Lepas tu tolak apa? Tolak X2 Y1 tambah X3 Y2 tambah X1 Y3. Okay, X1 Y3. So equation ini datang daripada mana? Formula ini datang dari mana? Datangnya adalah daripada asal susunan dia adalah X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, and then dia patah balik ke X1, Y1. Okay. So apa kaitan ni dengan ni? So mari saya tunjuk kat mana kaitan dia. So jika anda perhatikan, jika pertama sekali yang bahagian atas ini, yang bahagian pertama adalah hasil tambah darab secara silang seperti ini Jika kita tengok X1 darab dengan Y2, X1 Y2, X2 Y3, X2 Y3, X3 Y1, X3 Y1. Okay, and then kita tengok yang dia silang sebelah ini pula, dalam yang saya guna marker hijau, X2 Y1, X2 Y1, X3 Y2, X3 Y2, dan sini X1 Y3.
3. X1, Y3. Nampak cara dia? Semua yang darab silang arah ini kita tambahkan. And then kita tolak hasil darab yang silang secara opposite. Okay, nampak oranye dengan hijau ini. Okay. Seterusnya kita masukkan nilai siapa dia, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, and then X1, Y1. So kita masukkan value dia. So kita tengok dia nak luas segitiga ACD ya. Luas segitiga ACD. So kita masukkan nilai dia. So A point A adalah -6, 1. ACDC adalah 4, 6. D adalah 3, -5. Dan kita masukkan balik yang pertama yang kita start tadi, iaitu koordinat untuk A. So kita masukkan -6, 1. So kita pun darabkan secara silang seperti saya explain tadi ya. So hasil daripada darab ini kita akan dapat bahawa kita akan dapat negatif 53 tolak dengan 52. Okey, hasil darab ini anda akan dapat negatif 53. Hasil darab yang kedua yang silang seperti ini anda akan dapat 52. So kita buka bracket ini, kita pun kira. So negatif 53 tolak 52 anda akan dapat 1/2 modulus 1/2 modulus 105, negatif 105. So kita hilangkan modulus dengan cara apa? Menghilangkan negatif di dalam ini. So kita akan dapat apa? 105/2 dan anda akan dapat berapa? 52.5 unit square. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan terakhir, iaitu B. Dia beritahu apa? Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik C adalah sentiasa 3 kali jaraknya dari titik D. Cari persamaan lokus P. Bila dia beritahu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik C adalah sentiasa, bila ada perkataan sentiasa, always, bermaksud dia adalah lokus. Okey, dia beritahu apa? Jaraknya daripada titik C, so kita tulis terus. So PC jarak dia sentiasa 3 kali jaraknya dari titik D. So PC dengan PD. So point C, titik C dan D. Okey, point C, P dan D sentiasa 3 kali ganda. So PC nisbah PD sama dengan 1/3. Okey, terus tulis macam tu. Okey, so 1/3. Okey. So the next step is tukarkan bentuk nisbah kepada bentuk fraction. So PC over PD sama dengan 1/3. Okey, so pindahkan 3 ke atas. So jadi 3 PC sama dengan PD. Okey, so PC dan PD ni apa benda? PC dan PD ni adalah jarak point P dan C, dan PD adalah jarak point P dan D. Apabila jarak, mestilah ada formula dia. Formula dia anda buka di bahagian geometri, soal nombor yang pertama, iaitu jarak ataupun distance, yang dia tulis square root x1 tolak x2 square tambah y1 tolak y2 square.
Okey, itu adalah jaraknya. X1 adalah X bagi P, X2 adalah X bagi C, Y1 adalah nilai Y, koordinat Y bagi P, dan Y2 adalah koordinat Y bagi C. Begitu juga untuk PD. So kita tuliskan jarak dia di dalam formula ini. Tukar PC ini kepada bentuk jarak ini. Okey. So untuk pertama sekali, ini adalah 3. Jangan tinggalkan 3 ini. Okey. Jangan tinggalkan 3 ini. So 3 square root. 3 square root. Point P kita tak tahu, kita biarkan dia dalam keadaan X dan Y sahaja. Okey. So X tolak nilai X bagi C. Nilai X bagi C adalah 4 square. Okey. Dan tambah Y. Nilai Y bagi C adalah 6. So tolak 6 square. Okey. Dan kita samakan dengan jarak PD. So square root PD X. D adalah 3 tambah Y. D Y adalah negatif 5. So tambah 5 square. Okey. Tambah 5 square. So kita pun, masalah untuk soalan ini adalah macam mana kita nak hilangkan square root ini. So kita pindahkan square root yang sebelah ini ke sana. So apa yang berlaku apabila anda pindahkan square root ini ke sana, square root ni akan hilang. Dia akan hilang dan sini akan jadi square ataupun berkuasa 2. Bila berkuasa 2, kedua-dua 3 dengan dalam square root ini akan berkuasa 2. So 3 kuasa 2 anda akan dapat 9. Square dengan square root kuasa 2 dengan punca kuasa, dia akan cancel out each other. Dia akan potong. Okey, dia akan potong. Sebagai contoh, 4 square root anda squarekan dia. Okey, anda kalau kita tengok jika kita square rootkan 4, kita akan dapat 2 dahulu kan. 2 dan square. So kita akan dapat apa? 2 square kita akan dapat 4. Betul tak? So maknanya 4 sini adalah sama. Value dia adalah sama. So paling senang sekali adalah kita potong terus square dengan square. Square root sama juga di sini. Ni dengan ni. Okey. 3 kita perlu squarekan dia. So kita akan dapat 9. And then kita buka bracket di dalam ni. Kita buka bracket dalam ni. Kita akan dapat apa? X square tolak 8X tambah 16 tambah Y square tolak 12Y tambah 36 bracket. Sebab semua ini perlu didarabkan dengan 9. Dan buka bracket di sebelah ini juga. Kita akan dapat apa? X square tolak 6X tambah 9 tambah Y square tambah 10Y tambah 25. Okey. Kita sudah dapat itu. Kita buka semua bracket. Kita pindahkan semua sebelah kanan ke sebelah kiri. Equalkan dengan kosong. And then kita akan dapat value dia. Equation dia adalah, anda kira-kira semua pindahkan, anda akan dapat jawapan dia ialah 8X square tambah 8Y square tolak 46 X tambah 100 2Y tambah 254 sama dengan kosong. Okey, jika anda tengok, kita boleh kecilkan, kita boleh bahagikan semua ini, bahagikan dengan 2. Jika anda boleh kecilkan terus. Okey, tak kisahlah. Kalau semua boleh bahagi dengan 3, bahagi dengan 3. Kalau semua boleh bahagi dengan 5, bahagi dengan 5. Kecilkan to the simplest form, dalam keadaan paling ringkas. So sini kita boleh ringkaskan lagi, kita bahagi yang 2. So anda akan dapat berapa? 4X square tambah 4Y Y square tambah 4Y square tolak 23X tambah 51Y dan tambah 1 2 7 sama dengan kosong. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan ini, bahagian B yang membawa markah 3 markah. Okey,